Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Azizana Alam dalam Pastikan Sahih edisi Khamis 31 Mac. 1 April merupakan peralihan fasa daripada pandemik kepada endemik dan 1 April juga merupakan Hari RTM ke-76. Teruskan menyokong RTM kerana kami sentiasa memberikan berita yang benar, tepat dan sahih buat keluarga Malaysia. Baik, kita ke yang pertama, itu berita viral. Berikut adalah statistik COVID-19 setakat 30 Mac 2022 dan sebanyak 15,941 kes baru dilaporkan semalam, di mana kes yang memerlukan bantuan pernafasan adalah sebanyak 168 kes, manakala kes sembuh yang dilaporkan adalah sebanyak 21,186 kes. Daripada kes harian yang dilaporkan itu, sebanyak 46.88% kes berada pada kategori 1, manakala kategori 2 dan 3 masing-masing berada pada paras 52.44% dan 0.32%. Baik, ini adalah mengenai berita palsu yang disebarkan melalui media sosial yang mendakwa sijil lengkap vaksinasi akan dihilangkan di aplikasi MySejahtera bagi mereka yang enggan menerima dos penggalak. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan mesej tersebut adalah palsu dan untuk makluman orang ramai status vaksinasi mereka yang berusia 18 tahun ke atas bagi penerima vaksin Sinovac yang belum menerima dos penggalak serta penerima semua jenis vaksin dos primer berusia 60 tahun ke atas dan masih memerlukan bantuan dos penggalak setelah layak hanya akan bertukar menjadi tidak lengkap dan bukan dihilangkan seperti yang didakwa. Baik, maklumat sejarah vaksin primer yang terdapat di dalam vaksin aplikasi MySejahtera masih kekal meskipun individu berkaitan kehilangan status vaksinasi lengkap. Situasi ini menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam satu kenyataan merujuk kepada penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm berusia 18 tahun ke atas dan penerima semua jenis vaksin dos primer berusia 60 tahun dan ke atas. Selain itu, katanya lagi pengembara yang ingin memasuki Malaysia perlu mengisytiharkan polisi perlindungan insuran COVID-19 dan pengembara pada kadar minimum $20,000. Dan selain itu, menurut beliau, keperluan ini terpakai ke atas pengembara warga negara asing yang memasuki Malaysia menggunakan pas lawatan sosial jangka pendek tanpa mengira status vaksinasi. Baik, bermula 1 April ini, Malaysia dan Singapura membenarkan pengembara yang telah lengkap divaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan ujian COVID-19 termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi satu kenyataan, selain itu kerajaan bersetuju memberikan pengecualian bayaran tol di plaza-plaza tol, kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan di kedua-dua pintu masuk sempadan negara, iaitu di bangunan Sultan Iskandar, Tambak Johor dan Tanjung Kupang, Lebuh Raya, Link kedua. Menurutnya lagi, pengecualian bayaran tol ini melibatkan semua jenis kenderaan selama 7 hari bermula 1 April ini hingga 7 April depan. Perdana Menteri berkata ia selaras dengan pendekatan untuk memudah cara perjalanan pentas sempadan dengan Singapura. Baik, polis bantuan yang terlibat dengan 2 video tular di aplikasi TikTok Selasa lalu menafikan dakwaan telah mengasari seorang individu sebuah kedai semenika di Ceras, Kuala Lumpur. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, dalam satu kenyataan, siasatan awal mendapati individu berpakaian seragam polis bantuan yang berada di tempat kejadian tidak melakukan kekasaran terhadap seorang lagi individu yang gagal membuat bayaran selepas mengambil makanan di premis berkenaan. Katanya lagi, laporan polis turut dibuat dan siasatan terperinci sedang dilakukan. Selain itu, sehingga kini seramai 3 orang saksi telah dirakam percakapan berhubung kejadian tersebut. Pihaknya turut memohon individu yang mempunyai maklumat berkaitan agar tampil membantu siasatan.
Baik, seorang penganjur konsert dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 kerana gagal memastikan penjarakan fizikal di sebuah konsert sempena program Absolute Food Festival 2022 yang berlangsung selama 3 hari bermula 25 Mac lalu. Ketua Polis Daerah Ceras Muhammad Izham Jaafar dalam satu kenyataan berkata, perkara itu berdasarkan satu video berdurasi 16 saat di aplikasi TikTok yang tular pada Khamis lepas. Katanya lagi satu laporan polis telah dibuat mengikut Peraturan 17/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan Pelan Pemulihan Negara 2021. Tegas beliau lagi, pihak polis Ceras sentiasa menekankan kepentingan SOP dan tidak akan berkompromi sekiranya wujud pelanggaran SOP. Baik, Polis Diraja Malaysia PDRM mengambil perhatian serius berhubung isu keengganan anggotanya menerima laporan kes keganasan rumah tangga seperti yang dibangkitkan pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM pada 28 Mac lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran dalam pengendalian kes keganasan rumah tangga sebagaimana didakwa. Tegas beliau, PDRM telah mengeluarkan arahan pentadbiran berhubung pengendalian penyiasatan kes-kes keganasan rumah tangga untuk dipatuhi di semua peringkat. Menurutnya lagi, ini termasuk arahan tindakan tata tertib ke atas anggota yang enggan menerima laporan tersebut. Baik, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Pengembara dikehendaki menjalani ujian RTK Antigen Profesional di pintu masuk antarabangsa atau di luar pintu masuk antarabangsa dalam tempoh 24 jam. Dan keputusan itu akan dilaporkan oleh MySejahtera oleh pengendali. Sekiranya keputusan ujian RTK Profesional adalah positif, maka pengembara dengan vaksin lengkap akan diberikan HSO selama 7 hari. Tetapi kalau mereka ada gejala yang serius, mereka akan dirujuk kepada PKRC ataupun hospital swasta. Bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi dan mereka positif, mereka akan dikenakan HSO selama 10 hari. Sekiranya keputusan ujian RTK Antigen Profesional adalah negatif, bagi pengembara yang tidak lengkap vaksinasi atau tiada vaksinasi, mereka akan diberi HSO selama 5 hari. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Dan Sofia Rania, murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Taman Midah 1 Ceras yang dilaporkan hilang ketika pulang dari sekolah ditemui dalam keadaan selamat. Ketua Polis Daerah Ceras Asisten Komisioner Muhammad Izham Jaafar mengesahkan perkara itu semalam. Dia yang ditemui oleh anggota Balai Polis Pudu di The Homes, Bandar Tun Razak pada pukul 9 malam dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ceras untuk diserahkan kepada ahli keluarganya. Terdahulu, berita kehilangan adik Sofia Rania tular di media sosial selepas beliau gagal ditemui sejak pukul 5.30 petang semalam.
Seorang juruterbang pelatih wanita cedera ringan selepas pesawat latihan jenis Diamond 14 yang dipandunya terbabas dari landasan ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAL. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam pada Rabu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, penolong kanan Pesuruhjaya Bomba Sayani Saidon berkata, Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kemalangan terbabit daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Langkawi pada jam 8.15 malam. Katanya sebanyak 2 jentera, 1 EMRS dan 1 water tanker dari BBP Langkawi kemudian dikejarkan ke lokasi kejadian. Tambahnya lagi, setibanya di lokasi, pihaknya mendapati berlaku kemalangan melibatkan sebuah pesawat latihan jenis Diamond 14 yang tergelincir dari landasan ketika pesawat sedang melakukan pendaratan. Seterusnya, media dikenali sebagai kuasa keempat selepas Badan Eksekutif, Legislatif dan Badan Kehakiman yang memainkan peranan semak dan imbang dengan memantau secara kritikal untuk mengimbangi kuasa dalam masyarakat. Media juga menjadi perantara antara pihak berkuasa dan masyarakat untuk menyampaikan maklumat sahih dan bermanfaat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, aliran maklumat yang sahih dan membina ialah teras masyarakat dan negara berintegriti, maju dan berkembang. Tambahnya, maklumat disampaikan media arus perdana kepada masyarakat memainkan peranan besar dalam usaha membanteras rasuah. Kuota bagi ibadah haji ketika ini tidak dapat ditambah susulan daripada beberapa kekangan yang dihadapi Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata perkara tersebut bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia, malah seluruh negara yang membuat permohonan tersebut. Sebelum ini, media melaporkan pemain industri pakej haji berharap kerajaan Arab Saudi dapat meningkatkan kuota untuk rakyat Malaysia mengerjakan ibadah haji di negara itu. Sementara itu, beliau juga memberitahu pihak imigresen Arab Saudi akan tiba di Malaysia selewat-lewatnya hari ini bagi membantu jemaah mempercepatkan urusan perjalanan mengerjakan haji di pintu masuk negara berkenaan. Pelan strategik dan pemasaran 2022-2026, Tourism Malaysia menggariskan 6 tonggak utama yang memberi tumpuan kepada promosi pelancongan domestik dan pemulihan pelancongan antarabangsa. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata pelan yang dirangka untuk tempoh 5 tahun akan datang ini bertujuan merangsang semula industri pelancongan negara selaras dengan pembukaan semula sepenuhnya sempadan Malaysia mulai 1 April ini. Ia memerlukan satu penambahbaikan terhadap pelaksanaan strategi sebelumnya, terutamanya dari segi infrastruktur yang berperanan penting dalam menarik minat pelancong berkunjung ke negara ini. Pada 2020, ketibaan pelancong antarabangsa ke Malaysia menjunam kepada 83.4% dan hanya 4 juta pelancong dicatatkan berbanding 26.1 juta pada 2019. Juga sebanyak 54 kontrak dan MOU bernilai 4.6 bilion ringgit dimeterai Kementerian Pertahanan menerusi Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia dan Pameran Keselamatan Kebangsaan Asia 2022. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata pencapaian tersebut termasuk melibatkan perolehan aset baru untuk kegunaan 3 ketumbukan utama Angkatan Tentera Malaysia, ATM, di darat, udara dan laut. Katanya perolehan aset-aset baru itu demi memastikan pertahanan dan keselamatan negara berada pada tahap maksimum. Tanpa Hishamuddin, semua peringkat termasuk jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC, Parlimen dan Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek pembekalan perolehan kapal tempur pesisir.
Baik, dalam perkembangan lain, dasar gaji minimum perlu dilaksana dengan teratur bagi memastikan langkah tersebut menyokong pertumbuhan ekonomi dan tidak menambah tekanan inflasi kepada negara. Menurut Gabenor Bank Negara Malaysia, Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus, pelaksanaan gaji minimum baharu juga perlu mengambil kira aspek pemulihan yang tidak sekata dalam industri. Tambahnya, secara berperingkat, gaji minimum perlu diseragamkan bagi meminimumkan gangguan dalam pasaran pekerjaan. Ini termasuk peralihan pekerja kepada pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi. Dalam pada itu, Malaysia perlu segera memperbarui sistem perlindungan sosial bagi memastikan rakyat tidak menghadapi masalah kewangan yang serius pada masa hadapan. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Rabu menyaksikan Majlis Pemerhatian dan pertukaran 8 memorandum di antara syarikat Malaysia dengan rakan perniagaan antarabangsa yang diadakan di Dubai. Majlis Pemerhatian dan pertukaran berkenaan melibatkan 4 memorandum persefahaman MOU, 2 memorandum eksplorasi perniagaan MOBE selain 1 memorandum perjanjian MOA dan 1 surat hasrat LOI. Perdana Menteri dalam ucapannya pada Majlis Aspirasi Expo 2020 Dubai berkata, beliau amat berbangga kerana Malaysia telah mengadakan libat urus dengan begitu ramai rakan kongsi yang bersedia untuk menyertai Malaysia dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Baik, lebih 400 perusahaan kecil, mikro dan sederhana PMKS di Malaysia diberi peluang untuk melebarkan sayap mereka ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan Expo 2020 Dubai, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jelas beliau, ia merupakan ruang buat PKMS itu mengembangkan perniagaan dan meneroka peluang-peluang baru di luar negara. Katanya ini membuktikan komitmen kerajaan untuk membantu, menyokong dan memperkasakan PMKS. Tambahnya lagi, beliau mahu lebih banyak PMKS dapat melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa yang berupaya membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, meningkatkan taraf hidup keluarga Malaysia. Baik, semua peringkat termasuk Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PSC, Parlimen dan Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek pembekalan perolehan kapal tempur pesisir atau Littoral Combat Ship LCS. Bagaimanapun, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata, kaedah bagaimana projek berkenaan diteruskan akan diumumkan selepas Jemaah Menteri membuat keputusan akhir. Beliau berkata, perkara paling penting dalam isu LCS itu adalah kapal-kapal yang dipersetujui dan dirancang perlu diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Baik, Pertubuhan Peladang Kebangsaan ataupun NAFAS menetapkan 5 fokus utama menuju 2030 untuk kekal relevan kepada rantaian pertubuhan peladang dengan tumpuan diberikan dalam aspek pembangunan industri pada padi dan beras. Pengerusi Jemaah Pengarah NAFAS Datuk Zamri Yaakob berkata 4 lagi fokus adalah pemasaran input baja dan kimia menjadi pemain utama industri ayam, mencari sumber kekayaan baru serta kemakmuran keluarga peladang. Memperincikan setiap fokus itu, Zamri berkata bagi pembangunan industri padi dan beras, pihaknya kini ke arah pembangunan, pengeluaran dan pengkomersialan benih padi hybrid NAFAS yang dilaksanakan bersama agensi kerajaan berkaitan serta syarikat rakan kongsi dengan musim penanaman pertama dijangka tahun depan.
Baik, kerajaan menetapkan kadar minimum bagi polisi perlindungan insurans COVID-19 dan pengembara sebanyak $20,000 untuk pengembara yang ingin memasuki Malaysia. Selaras dengan pembukaan semula sempadan negara pada 1 April ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata keperluan itu terpakai ke atas pengembara warga negara asing yang memasuki Malaysia menggunakan pas lawatan sosial jangka pendek tanpa mengira status vaksinasi COVID-19 mereka. Khairi berkata sebelum berlepas ke Malaysia, pengembara perlu mematuhi satu daripada protokol am ditetapkan iaitu mengisytiharkan melalui aplikasi MySejahtera bahawa mereka memiliki polisi perlindungan insurans berkenaan. Baik, hampir 400,000 orang dijangka menggunakan laluan darat antara Malaysia dan Singapura melalui Tambak Johor dan link kedua pada minggu pertama pembukaan semula sempadan negara bermula Jumaat ini. Menteri Besar Johor Dato' Onhas Ghazi berkata kesemua kaunter di Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin CIQ iaitu di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB, Iskandar Puteri dan Bangunan Sultan Iskandar di Johor Bahru akan beroperasi sepenuhnya bagi mengelakkan berlakunya kesesakan. Onhas berkata hampir 2,700 pegawai dan anggota daripada pelbagai jabatan dan agensi termasuk Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Jabatan Kesihatan Negeri akan bertugas 24 jam di kedua-dua CIQ berkenaan mulai 1 April ini. Baik, kanak-kanak di bawah umur 12 tahun akan dibenarkan masuk ke dalam stadium selaras dengan fasa peralihan endemik bermula 1 April ini, kata Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Selain itu, Ahmad Faizal berkata aktiviti makan dan minum dalam stadium yang sebelum ini tidak dibenarkan kini dibolehkan. Ahmad Faizal berkata Majlis Keselamatan Negara akan memperincikan lebih banyak kelonggaran SOP dalam masa terdekat. Terdahulu, Ahmad Faizal melepaskan kira-kira 200 peserta program yang menyertai aktiviti berbasikal serta larian santai sejauh 10 km di sekitar Putrajaya. Baik, pastikan sahih berehat lagi. Kita akan kembali selepas ini. Membenarkan semua pengembara yang lengkap vaksinasi untuk merentas sempadan darat tanpa perlu menjalani kuarantin atau melaksanakan apa-apa ujian COVID-19 termasuk ujian pra-pelepasan dan semasa ketibaan. Ini adalah terpakai ke atas semua kategori pengembara dan jenis pengangkutan darat. Bagi semua pengembara yang telah lengkap vaksinasi COVID-19 yang melalui sempadan udara, mereka hanya perlu melakukan ujian COVID-19 2 hari sebelum lepas. Tak perlu lagi ada ujian semasa ketibaan. No more on arrival testing. Mari bersama-sama dalam aktiviti-aktiviti menarik anjuran RTM sempena Majlis Sambutan Ulang Tahun Hari RTM ke-76 tahun April ini. Majlis Bacaan Yasin dan Doa Selamat Hari RTM ke-76 bersama warga kerja RTM. Siaran langsung Forum Perdana Ehwal Islam Khas Hari RTM ke-76 yang akan bersiaran selama 76 minit. Majlis Perasmian Jelajah Keluarga Malaysia RTM 76 bersama 76 DJ stesen-stesen saluran RTM bersiaran 76 jam tanpa henti dalam kira detik 76 DJ bersiaran tanpa henti. Bersama-sama tim Jelajah Ramadan RTM dalam Sedekat Jelajah Ramadan 2022. Berganding bahu dengan Pusat Darah Negara dalam usaha menyelamatkan nyawa dalam program Derma Darah bersama Pusat Darah Negara. Pelancaran Sidat RTM di dalam program Selamat Pagi Malaysia. Dan nikmati keenakan makanan-makanan terbaik keluaran tempatan dalam RTM Street Food.
Terima kasih kerana setia bersama kami. Terus unggul. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-76. RTM, teman setia anda. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan seterusnya ini adalah antara agenda yang akan dilakukan sempena sambutan Hari RTM ke-76 hari ini dan juga esok 1 April 2022. Baik, antaranya adalah perasmian Jelajah Keluarga Malaysia RTM 76 pada esok jam 9.45 pagi di perkarangan Auditorium Perdana Wisma Radio dan juga Forum Perdana Ehwal Islam Khas RTM 76 hari ini jam 9 malam di Auditorium Perdana Wisma Radio. Dan juga majlis bacaan Yasin dan doa selamat hari RTM ke-76 pada hari ini jam 6 petang di Masjid Muhammadi Angkasa Puri dan juga pelancaran si debit RTM iaitu pada hari esok jam 8.30 pagi. Baik, penukaran status vaksinasi bermula 1 April 2022, status vaksinasi untuk 2 golongan di bawah akan bertukar ke tidak lengkap vaksinasi sekiranya tidak mengambil dos penggalak. Ini adalah antaranya penerima vaksin Sinovac berumur 18 tahun ke atas dan warga emas 60 tahun ke atas yang menerima semua jenis vaksin. Dan penukaran status ini tidak melibatkan mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan menerima dos lengkap jenis vaksin yang lain iaitu Pfizer, AstraZeneca ataupun CanSino. Baik, senarai semak pengembara yang tiba di Malaysia dari Singapura. Apa yang anda perlukan antaranya adalah bagi ujian pra-pelepasan dalam masa 2 hari adalah bagi pengembara udara RT-PCR atau RTK Antigen Professional ART dan tidak perlu dilakukan bagi pengembara darat. Dan juga insurans pengembaraan COVID-19 tidak diperlukan bagi mereka yang lengkap vaksin tetapi perlu bagi mereka yang tidak lengkap vaksin atau tidak vaksin dan juga bagi kuarantin tidak perlu dilakukan bagi mereka yang lengkap vaksin dan mereka yang tidak lengkap vaksin atau tidak vaksin perlu lakukan kuarantin selama 5 hari. Baik, pengembara yang lengkap vaksin dikecualikan daripada kuarantin, muat turun aplikasi MySejahtera sebelum masuk Malaysia dan sahkan sijil vaksinasi COVID-19 di mysafetravel.gov.my. Baik, inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Inisiatif bertujuan membantu siswa atau siswi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40 iaitu keluarga yang mempunyai purata bulanan pendapatan seisi rumah di bawah 4,850 dan ini akan dilaksanakan mulai April dan roll out Jun 2022. Ia akan memberi manfaat kepada 400,000 siswa dan siswi B40 dan melibatkan peruntukan 450 juta ringgit dan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Inisiatif ini juga melibatkan semua mahasiswa dalam kelompok keluarga B40 daripada Universiti Awam, Politeknik, College Community dan Institut Pengajian Tinggi swasta di bawah KPT yang belajar di peringkat pengajian, diploma, diploma lanjutan, ijazah sarjana muda. Baik, harga runcit produk petroleum setakat 31 Mac hingga 6 April 2022. Bagi RON 95, harga kekal pada RM2.05 seliter. Namun bagi RON 97, naik 8 sen ke RM3.91 seliter. Dan bagi diesel juga kekal RM2.15 seliter. Baik, apa yang perlu anda buat kalau beli barangan yang ada waranti? Buat video unboxing selepas penerimaan, periksa dengan teliti barangan menepati kriteria seperti yang diiklankan. Juga pastikan anda menyimpan resit atau bukti pembelian, juga simpan kad dokumen waranti yang disertakan, berhenti guna barang yang didapati rosak dan lapor segera kerosakan barang dengan penjual untuk mendapatkan ganti rugi yang munasabah. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita bertemu kembali esok. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.